Ni okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke Majlis Amanat yang berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi tahun 2022. Untuk makluman juga, pada hari ini akan turut diadakan Majlis Pelancaran Rangka Kerja Permekasaan Pihak Berkuasa Tempatan. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian, bagi memastikan kelancaran majlis hingga ke penghujungnya, mohon perhatian hadirin terhadap pengumuman berikut. Para hadirin dimohon untuk kekal berada di tempat duduk masing-masing sehingga ke penghujung majlis. Juga sila pastikan telefon bimbit anda berada dalam keadaan mood senyap sepanjang majlis ini berlangsung. Para hadirin juga dimohon untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal sepanjang majlis ini berlangsung. Para hadirin dimohon untuk berdiri semasa diumumkan ketibaan Yang Berhormat Menteri KPKT dan Dif-Dif Kehormat dan kekal berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku dan lagu Wawasan KPKT. Sementara kita menunggu majlis bermula, dipersilakan hadirin sekalian untuk mengambil tempat.
Yes. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Mohon para hadirin untuk memenuhkan ruang-ruang yang ada di dalam dewan ini. Sekian, terima kasih. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, diiringi Div Kehormat. Hadirin dimohon kekal berdiri untuk nyanyian lagu Negaraku dan Wawasan KPKT. Bersatu
Hadirin dipersilakan duduk. Yang berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berbahagia Datuk M. Nur Azman Taib, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha KPKT, Ketua-ketua Jabatan, Setiausaha Bahagian, Datuk Bandar, yang dipertua pihak berkuasa tempatan. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, rakan media, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan ke Majlis Amanat yang berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan tahun 2022. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bersua dalam Majlis Amanat yang berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi tahun 2022. Untuk makluman para hadirin, turut berlangsung pada hari ini juga adalah Majlis Pelancaran Rangka Kerja Pemerkasaan Pihak Berkuasa Tempatan RKPBT. Para hadirin sekalian, bagi memberkati majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Ustaz Rosli Daud untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uuth ilayna khairi khalifatillah fi ardih wa ahsana uswatin lana naqtadi bih وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين المخلصين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hati-hati ini berkumpul pada petang ini bagi menyatakan rasa kesyukuran atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau kurniakan ke atas kami. Ya Allah, sempena Majlis Amanat yang berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan tahun 2022 serta pelancaran rangka kerja pemerkasaan pihak berkuasa tempatan yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan. Pada petang ini kami mohon agar Engkau rahmati dan berkatilah majlis kami ini pada awal hingga akhirnya. Jadikanlah perhimpunan kami ini juga sebagai pertemuan yang dapat melahirkan perasaan kasih sayang dan kemesraan di antara kami. Kami juga mohon keampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Allahumma yassir umurana fa inna taysir kulla usrin alaika yassir. Ya Allah, Engkau permudahkanlah segala pelaksanaan perancangan kami dan mendepani tahun 2022 ini ke arah memartabatkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ke mercu kejayaan. Ya Allah, suburkanlah dalam hati-hati kami ini dengan keimanan, semangat dan azam untuk terus berkhidmat dengan penuh jujur, berintegriti dan saling kerjasama di antara satu sama lain. Hindarilah kami dari perbuatan keji dan tercela seperti rasuah dan penyelewengan. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Fa'alul lima yurid. Kami juga mohon ihsan-Mu, Ya Allah, agar Engkau kurniakan perlindungan dan kesihatan yang berpanjangan ke atas pimpinan dan ketua-ketua kami dan ke atas sekalian kami, warga KPKT, daripada segala musibah khususnya wabak COVID-19. Ya Allah, kekalkanlah hari yang mendatang dalam kehidupan kami dengan penuh kedamaian dan keamanan, agar negara kami Malaysia yang tercinta ini agar terus maju dan makmur sepanjang zaman. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minna minkum. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Yang berhormat Datuk Seri, yang berbahagia Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk makluman hadirin, majlis kita pada hari ini turut disiarkan secara langsung di Facebook KPKT, Radio KPKT serta secara dalam talian melalui aplikasi Zoom yang turut disertai oleh pegawai-pegawai dari setiap jabatan dan agensi di bawah KPKT. Hadirin sekalian, seterusnya susun majlis diteruskan dengan tayangan video sorotan pencapaian KPKT tahun 2021 untuk kita bersama-sama mengimbau kejayaan yang telah dikecapi oleh KPKT. Ayo kita saksikan. Mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan. So that situation, we advise the government, and in terms of the progress of COVID transmission.
Demikianlah tadi video sorotan pencapaian KPKT sepanjang tahun 2021. Para hadirin sekalian, seterusnya majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menyampaikan ucapan dan amanat beliau. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Serta salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Yang Bahagia Datuk M. Noor Azman bin Taib, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Yang Bahagia Datuk Azhar bin Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti, Yang Bahagia Encik Muhammad Razman bin Abu Samah, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan, Yang Bahagia Tuan Haji Kamruzaman bin Omar, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Persekitaran Mampan, sahabat saya yang bahagia Datuk Fathul Bari, Pengurusi Prima, Ketua-ketua Jabatan Pengurusan Kanan KPKT yang juga turut hadir pada petang yang mulia ini adalah yang dipertua serta wakil pihak berkuasa tempatan sama ada secara fizikal maupun secara maya, warga keluarga besar KPKT dan seluruh jaringan KPKT yang berada di segenap pelosok negara, rakan-rakan media, seterusnya hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafak setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas limpah rahmat dan izinnya jua kita dapat bersama-sama berhimpun pada petang 21 Januari 2022 bersempena dengan Sayyidul Ayyam Hari Jumaat 18 Jamadil Akhir 1443 Hijrah dalam Majlis Amanat Baru 2022 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta pelancaran rangka kerja pemberkasaan pihak berkuasa tempatan. Alhamdulillah, saya lafazkan syukur atas nikmat pertemuan kita ini yang bersulam semangat keluarga KPKT. Kita sama-sama melangkah ke tahun 2022 ini dengan sebuah iltizam dan semangat yang cukup membara. Perjalanan setahun yang lalu memberi pelbagai kenangan kepada kita semua. Pahit manis, suka dan duka, semuanya kita lalui dengan penuh kecekalan sebagai sebuah keluarga Malaysia. Pastinya masih belum terlewat untuk saya rakamkan ucapan selamat tahun baru 2022 kepada semua keluarga KPKT saya di mana jua anda berada. Saya doakan moga-moga kehadiran tahun baru 2022 ini akan membuka limpahan pintu-pintu rezeki buat kita semua. Diperkuatkan lagi kecekalan, diberi ketabahan kita dalam melaksanakan amanah sebagai hamba Rabbul Jalal. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya muliakan, keluarga KPKT, hari ini merupakan hari ke-143. Saya bersama-sama dengan keluarga besar KPKT menggalas amanah sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Sudah pastinya KPKT ini sebuah kementerian yang cukup strategik, cukup dekat dengan rakyat, cukup penting dan mempunyai 1001 titik sentuh kepada rakyat. Memerlukan sinergi di pelbagai peringkat dalam pelaksanaan semua strategi yang digariskan. Oleh sebab itu saya amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana menggandingkan saya dengan seorang timbalan menteri yang cukup saya hormati, iaitulah Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ismail bin Haji Muttalib, ataupun semua orang kenal dengan Datuk Mae Maran, yang cukup dengan kepimpinan yang disegani dan juga disenangi oleh ramai kawan dan taulan. Terima kasih Tok Mae, dan saya kira kita berilah satu lagi tepukan kuat kepada Tok Mae. Begitu juga pimpinan tulang belakang penggerak jentera KPKT yang dikemudi oleh Yang Berbahagia Datuk M. Nur Azman Tahib, Ketua Setiausaha KPKT. Jodoh saya selalunya tak lari. Rezeki saya juga diberi peluang untuk berkhidmat bersama beliau, dan setelah hampir 18 bulan sebelum ini kami bersama di KB, Kementerian Belia dan Sukan. Begitu juga di peringkat yang seterusnya, barisan TKSU, Datuk Azhar, Datuk Razman, Encik Kamaruzaman, semuanya barisan pengurusan kanan yang tak mungkin saya sebut satu persatu, ketua-ketua jabatan serta ketua-ketua agensi. Terima kasih banyak atas sokongan dan dukungan yang selama ini diberikan. Demikian juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada pengurusi-pengurusi baru yang dilantik. Seperti Datuk Fatul Bari Rizalman yang menjadi pengurusi Prima yang baru dan juga pengurusi SW Corp. Saya dapat lihat satu pasukan pengurusan kanan yang bukan saja committed, malahan competent. Dan yang paling penting, saya juga nak ambil kesempatan di sini ingin saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berbahagia Datuk Zainal Abidin Abu Hassan, bekas KSU KPKT, yang hari ini telah meneruskan khidmat di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kita rakam juga ucapan penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Mary Wong Lailin, bekas TKSU Perancangan dan Periksadaran Mampan, yang telah bersara wajib pada 4 Oktober 2021 yang lalu. Meskipun dapat mengenali beliau dalam masa yang amat-amat singkat, tapi saya dapat rasakan her passion dalam melaksanakan amanah yang diberikan, terutamanya beliau cukup kompeten dan fasih berkaitan dengan kemampuan dan circular economy. InsyaAllah ada beberapa strategi dan usaha beliau yang tidak sempat dilunaskan dahulu akan kita lakukan dan kita carry sebagai kesinambungan usaha kita bersama. Dan untuk itu lagi sekali kita berilah satu tepukan kepada semua individu-individu ini. Dalam pada itu, jangan kita juga lupa buat sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Mereka yang sentiasa terpahat dalam ingatan kita sebagai insan yang telah menyumbang jasa besar kepada negara dan juga perkhidmatan. Allahyarham Datuk Muhammad Faizal Hamzah, Timbalan Ketua Pengarah Plan Malaysia. Allahyarham PB Muhammad Firdaus Sulaiman. Allahyarham PB 2 Muhammad Dia Cik Yusof. Dan Allahyarham PB K2 Selamat bin Ahmad, yang merupakan antara wira yang telah pergi meninggalkan kita dengan seragam tugas mereka. Marilah sama-sama kita ambil kesempatan mengingati mereka dalam doa dan ingatan kita, dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Keluarga KPKT yang saya hormati lagi saya muliakan, ketika saya diamanahkan untuk mengemudi KPKT ini, saya masih ingat lagi kita sedang rancak melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PICK di seluruh negara.
Ketika itu saya lihat pasukan KPKT cukup aktif berada di seluruh negara dengan jenama MOVAC. Terima kasih dan tahniah kepada mantan Menteri KPKT yang lalu yang juga banyak melakukan program-program ketika kita berdepan dengan COVID, iaitulah Datuk Zuraidah Kamarudin. Kita beri jugalah satu tepukan kepada mantan menteri. Waktu itu KPKT berada di lokasi-lokasi strategik, membantu menjaya satu agenda negara yang cukup penting, menjadi salah satu beacon of hope agar kita dapat keluar daripada belenggu COVID-19. Alhamdulillah, usaha kita ini telah memungkinkan hampir 80,000 orang keluarga Malaysia mendapat manfaatnya. Meskipun penularan COVID-19 masih lagi belum berakhir, dengan wujudnya varian-varian baru, pujian harus kita berikan pada setiap daripada kita yang telah menjadikan lebih 78% populasi rakyat Malaysia telah menerima dos lengkap vaksinasi. Ini termasuklah hampir 98% populasi dewasa dan 88% populasi remaja 12 hingga 17 tahun yang telah lengkap menerima dos vaksinasi. Oleh sebab itu, dalam konteks hala tuju pasca pandemik ini, saya hanya tekankan dua falsafah, iaitu kita melihat melalui merawat keresahan rakyat dan membina keyakinan rakyat. We will never go wrong if we focus on these two prongs of strategy. Inilah falsafah yang menjadi akar kepada kita merencana pendekatan awal 100 hari pertama kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di KPKT ini. Malah, ia sebenarnya falsafah yang bersifat rentas pelaksana dalam memastikan supaya kita tidak hit the target but missing the real points. Alhamdulillah, 100 hari aspirasi keluarga Malaysia di KPKT ini kita telah menepati sasaran yang kita gariskan dengan berpaksikan dua falsafah yang saya sebutkan tadi. Pertama adalah pelaksanaan inisiatif Rumah Ikram Keluarga Malaysia. Kita bukan nak angkat bakul, namun KPKT lah yang merupakan kementerian yang pertama yang telah memperkenalkan produk keluarga Malaysia dengan menawarkan kediaman kepada rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Kita telah sediakan sebanyak 2,177 rumah ikram dengan kadar sewa sebanyak RM124 sebulan dan insentif pengecualian sewaan sehingga 6 bulan kepada mereka yang layak. Kedua, kita laksanakan pelaksanaan inisiatif Jendela at PPR. Kita telah mulakan inisiatif ini di PPR Bersepadu Senawang dengan usaha melebarkan digital connectivity di seluruh 154 buah projek PPR yang dibina oleh KPKT di seluruh negara. Kita tidak boleh menafikan bahawa akses internet ini merupakan satu keperluan, the third utility, malah juga disebut sebagai one of the most basic human rights kepada rakyat. InsyaAllah kita akan roll out usaha ini dengan wire up fiber to home di 36 PPR secara berfasa pada tahun ini yang bakal memanfaatkan lebih 150,000 penghuni keseluruhannya. Dan yang ketiga adalah inisiatif yang kita laksanakan adalah pelaksanaan program transformasi pasar malam. Inisiatif ini merupakan pendekatan kita membina semula keyakinan rakyat pasca pandemik dengan persekitaran pusat tumpuan ramai yang bukan saja lebih bersih dan sihat, malah selamat untuk dikunjungi. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mengumumkan peruntukan sebanyak 25 juta bagi pelaksanaan inisiatif ini secara berperingkat di 50 buah tapak pasar malam utama di seluruh negara pada tahun ini. Dan yang keempatnya ialah pelaksanaan inisiatif My Beautiful Keluarga Malaysia. Inisiatif ini memfokus usaha menambah nilai persekitaran perumahan strata kos rendah dan sederhana dengan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengindahan khususnya di 3,519 skim strata yang tidak mempunyai JMB maupun MC
yang melibatkan kira-kira hampir 554,000 unit. Alhamdulillah, sebanyak 61 projek telah pun kita laksanakan dengan jayanya pada tahun 2021 melalui inisiatif ini dengan kos keseluruhan sebanyak 12.85 juta ringgit. Hadirin yang saya muliakan, keluarga Malaysia yang saya hormati, dalam pada kita menjengah memori 2021, pasti kita tidak akan lupa kejadian banjir yang berlaku pada 18 Disember 2021 yang lalu. Ini merupakan satu mimpi ngeri yang melanda negara, khususnya di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Kelantan maupun Terengganu. Saya sendiri turun melihat keadaan yang berlaku di Seri Muda Shah Alam bersama Datuk Seri Hamdan dan pasukan bomba dan penyelamat. Keadaan di ground zero yang cukup dahsyat sekali. Rumah, kenderaan, premis perniagaan semuanya tenggelam dan rosak. Saya juga sempat melihat keadaan di Bandar Seri Ehsan, Kuala Langat, Taman Seri Nanding, di Jelebu, Semantan, Temerloh, di Cenor, di Maran dan di Segamat bersama dengan pasukan bomba. Subhanallah, tak terbayang keadaan dan situasi yang berlaku di sana. Saya perlu rakamkan penghargaan kita, tak lain tak bukan, kepada pasukan Wira Bomba kita, Wira Merah, yang telah pun berada sejak awal lagi. Mereka juga sebenarnya sebahagian daripada mangsa, tapi mereka meletakkan diri mereka jauh lebih penting kerana ingin menyelamatkan nyawa-nyawa mangsa yang terlibat dalam kejadian musibah banjir baru-baru ini. Saya kira kita beri jugalah satu tepukan kuat dan gemuruh kepada pasukan bomba. Bukan itu saja, mereka turut melakukan extra miles, menyalurkan bekalan makanan kepada mangsa-mangsa yang terperangkap. Saya daripada mewakili seluruh keluarga KPKT amat-amat terhutang budi kepada Wira Merah kita. Bayangkanlah di Shah Alam sahaja, di mana dikongsikan oleh Datuk Bandar Shah Alam, kira-kira 134,000 penduduk daripada 35,000 keluarga menjadi mangsa. Ini melibatkan 23,192 unit rumah landed, manakala 12,286 kediaman strata, 821 premis komersial dan 258 premis industri. Dalam keadaan bencana dengan magnitud mangsa yang sebegini ramai, pastinya ada kekhilafan dan kekurangan. Biarpun kita dilempar dengan pelbagai tuduhan, kecaman, saya nak minta pesan saya kepada semua dan pada diri saya sendiri ialah jangan putus asa. Don't give up. Always endure with the pain that's sustained by them. Kerana yang menjadi mangsa adalah mereka. Walaupun ada kecaman sebanyak mana, kecaman sebanyak itu jugalah usaha kita kena gandakan lagi. Saya tahu dalam tekad membantu mereka yang terjejas ini, Wira Merah kita lah sebenarnya merupakan mangsa banjir sendiri sebagaimana yang saya sebut tadi. Inilah yang saya sebut betapa KPKT ini sebenarnya cukup dekat dengan rakyat. Sebelum banjir, ketika banjir, selepas banjir, hatta dalam program pemulihan untuk bina rumah, baik pulih rumah, KPKT sentiasa berada dekat dengan rakyat. Jejak KPKT tak mungkin hilang. The footprint of KPKT will be everywhere di sisi rakyat. Sebab itulah selepas surut banjir, kita gerakkan pula tim SW Corp untuk laksanakan proses pembersihan awam dan pembuangan sisa banjir. Kesan banjir ini amat menyayatkan hati kita. Betul kata orang, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Begitulah gayanya, nak bersihkan rumah dan kawasan yang ditenggami lumpur sampai paras lutut. Malahan ada sampai paras pinggang. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada SW Corp, JPSPN
yang meneruskan jejak KPKT ini bersama-sama dengan syarikat konsesi dan pasukan sukarelawan My Livable Squad yang membersihkan kawasan yang terjejas akibat banjir ini. Saya terima kiriman mesej terima kasih yang cukup banyak di dalam media sosial saya, tak kurang juga di WhatsApp saya. Pelbagai latar belakang ucapkan terima kasih kepada KPKT kerana turun membantu. Bagi saya personally, it is not about me. It is not about us. It is about KPKT and our responsibility. Sebab itu saya sebut dalam keadaan genting dan rakyat memerlukan bantuan, kita jangan berkira sangat. Kita ketepikan perkara-perkara yang bersifat legalistik. Tiada sempadan perundangan yang tak boleh diroboh demi untuk rakyat. Kita tengok ruang mana yang kita boleh bantu. This is the most fundamental spirit of KPKT. Jangan sebab kerana adanya garis padan Akta 672, kita lost opportunity untuk bantu rakyat. We lost the forest just for the trees. Kita ada tanggungjawab yang jauh lebih besar. Kita kena ada kementerian, kita kena jadi kementerian yang ada rasa, merasai keresahan rakyat dan rakyat merasai sentuhan kita. Dalam soal membantu rakyat pasca banjir ini juga, kita telah peruntukkan 67.5 juta yang merangkumi 50 juta untuk PBT bagi membaiki infrastruktur awam yang terjejas, dan setakat ini saya difahamkan ada 52 PBT yang terlibat. YDP yang terlibat boleh terus lapor kepada Datuk Nur Ehsan, KP Jabatan Kerajaan Tempatan untuk kita bantu. Demikian juga 12.5 juta untuk kita peruntukkan kerja-kerja pembersihan sisa banjir ini di Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan. 5 juta adalah merupakan bekalan bantuan bakul bencana KPKT yang disumbangkan tak lain tak bukan oleh Prima. Satu tepukan kepada Prima. Selain itu, kita sediakan juga 7.8 juta tambahan untuk negeri-negeri yang baru surut, termasuklah di negeri Johor. Dan yang terkini adalah kita peruntukkan 50 juta untuk pelaksanaan inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia bersama-sama dengan Kementerian KPLB, Pembangunan Luar Bandar, bagi tujuan membaik pulih dan membina baru rumah-rumah yang terjejas akibat daripada banjir yang akan dilaksanakan oleh Prima, manakala kerja-kerja membina baru akan dilaksanakan oleh SPNB. Inisiatif ini sebagaimana saya sebut tadi, kita laksanakan secara strategik dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar bagi membantu semua keluarga Malaysia yang terjejas akibat banjir. Secara keseluruhannya, KPKT membelanjakan kira-kira 125.3 juta untuk manfaat rakyat akibat banjir ini. This is not budgeted, but we spend it for rakyat for as long as rakyat yang menerima manfaatnya. Inilah manfaat juga apabila kita sentiasa bersama, bergerak sebagai satu pasukan, bergerak atas sinergi keluarga KPKT, berkolaborasi dengan pelbagai agensi yang akhirnya dapat memberi limpahan rezeki kepada rakyat secara keseluruhannya. Dan inilah sebahagian lembaran-lembaran tahun 2021 yang saya sifatkan cukup bermakna dan memberi pengajaran yang amat mendalam kepada kita di KPKT. Lembaran ini menjadikan KPKT dekat di hati rakyat. Lembaran yang menjadikan KPKT meninggalkan jejak, the footprint di hati rakyat. But yet again, at the end of the day, it is not about us alone. Bukan soal batang tubuh Rizal Marikan maupun Ismail Muttalib. Yeah, it is about our responsibility and our presence di sisi rakyat. Maka sebab itulah saya ingin melihat setiap daripada kita melangkah ke tahun 2022 dengan doa, keazaman, iltizam, agar tahun ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya setelah hampir 2 tahun kita terbelenggu dengan pandemik COVID-19. Sebagai sebuah kementerian,
tugas dan tanggungjawab kita tidak pernah surut. Soal perumahan, kerajaan tempatan, soal pengurusan sisa pepejal, perancangan bandar, landscape serta pembangunan komuniti sentiasa menjadi bread and butter kita. Namun apa yang membezakan kita pada tahun 2020 ini berbanding dengan tahun sebelumnya, ia adalah merupakan pastinya pendekatan pelaksanaan kita. The way of doing things, how we get things done. Einstein pernah kata, insanity is doing the same thing over and over again but expect different results. Kalau kita ingin lakukan cara yang lebih baik dan mengharapkan keputusan yang lebih baik, kita kena melihat kaedah-kaedah yang juga lebih baik. Justru itu dalam memastikan peruntukan 5.25 bilion dalam bajet 2022 dan merealisasikan matlamat rancangan Malaysia ke-12, kita perlu ada fokus, perlu ada strategi dan perlu ada pendekatan yang jauh lebih strategik dan tuntas. Dan semua ini kita rangkumkan di bawah satu grand agenda. Kita sebut sebagai sebuah kementerian yang menyentuh segenap aspek kehidupan rakyat, iaitulah agenda Malaysia Berdaya Huni ataupun Livable Malaysia. Agenda Malaysia Berdaya Huni ini bukanlah suatu benda yang baru. Bahkan ia merupakan daya usaha yang telah pun dilaksanakan oleh setiap daripada warga KPKT sejak dahulu lagi. Soal perumahan, kita mahu perumahan yang ada tahap daya huninya yang tinggi. Soal pembandaran, kita perlukan pembandaran dan pengurusan pembandaran kerajaan tempatan yang menitik beratkan elemen-elemen daya tahan dan daya huni. Soal kebembaan, kita memerlukan elemen-elemen yang membina tahap daya huni di kalangan komuniti. Soal pembangunan komuniti, elemen penting bagi membentuk persekitaran yang berdaya huni. Soal landscape yang membentuk secara lebih vibrant dan juga livable. Soal pengurusan sisa pepejal, elemen penting untuk memastikan wujudnya kelestarian dalam kehidupan rakyat, akhirnya meningkatkan juga tahap daya huni. Pendek kata, Malaysia Berdaya Huni ini adalah kita sebenarnya. Sebab itu saya angkat ia menjadi sebuah agenda kita bersama berlandaskan unified efforts dan 6 fokus Malaysia Berdaya Huni 2022 KPKT ini pada tahun ini. Fokus pertama adalah memastikan penyediaan rumah mampu milik yang mencukupi dan berkualiti. Fokus kedua adalah mengarus perdana pendigitalan dalam penyampaian perkhidmatan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Fokus ketiga adalah memperkasa pembangunan komuniti bandar. Fokus keempat, mempertingkat kesiapsiagaan kebombaan dan penyelamatan. Fokus kelima, mengutamakan kemampanan bandar, pembangunan dan daya tahan bandar hijau. Dan fokus keenam, mentransformasi pengurusan sisa pepejal ke arah pembangunan ekonomi kitaran. Saya tidak berhasrat untuk mengupas satu persatu fokus Malaysia Berdaya Huni 2022 KPKT ini. Namun saya akan menyentuh satu dua perkara yang signifikan untuk saya huraikan. Pertamanya dalam soal perumahan. Penyediaan rumah mampu milik merupakan core business kita di KPKT. There's a product branding that is associated with us all this while. Sebab itu saya mahu kita gerakkan Home Ownership Program ataupun HOPE yang melihat ekosistem perumahan secara menyeluruh, termasuklah penyediaan perumahan dan pembiayaan perumahan. Sebab itu kita ada misi yang perlu dilunaskan dalam RMK 12, iaitu penyediaan 500,000 unit rumah mampu milik. Jumlah ini bukan kecil. Kita perlu ada strategi, kita perlu ada a strong will untuk memastikan ia benar-benar dapat dicapai. Maka sebab itulah dalam soal penyediaan perumahan, saya telah menggerakkan agar mesyuarat Majlis Perumahan Mampu Milik Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri diaktifkan semula dan diwakili ataupun dihadiri oleh semua menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri yang akan berlangsung pada 31 Januari 2022 ini. Manakala dalam soal pembiayaan perumahan,
Saya berhasrat ingin melihat satu model yang jauh lebih praktikal, baru dan mampu menyediakan akses pembiayaan ini terutamanya kepada generasi muda bagi memungkinkan mereka dapat memiliki rumah. Oleh sebab itu, kita telah tubuhkan jawatan kuasa khas panel berkepakaran ataupun panel of expert yang antara deliverables utamanya adalah melihat soal pembiayaan dan akses kepada pembiayaan. Saya nak lihat kempen Own at Young. Young people get to own property at a young age dapat dilakukan. Halangan untuk generasi muda pada ketika ini adalah soal di peringkat kemasukan ataupun barriers at the entry. Soal deposit yang kita rasa kita mahu tackle dan mencari model baru bagi penyelesaiannya secara lebih bersifat wholesome approach. InsyaAllah kita akan memperkenalkan inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia yang akan menggabungkan inisiatif SJKP dan juga Cagamas yang pada waktu ini berada di bawah Kementerian Kewangan. Bila kita bercakap soal perumahan dalam halaman KPKT sendiri, program-program perumahan signature kita seperti PPR, PIPAM, Prima, Rumah Mesra Rakyat dan kediaman SPNB pastinya akan diteruskan. Prima dan SPNB akan terus menjadi tunjang KPKT dalam menyedia kediaman mampu milik buat kumpulan B40 dan juga M40. PPR dan PIPAM di bawah Jabatan Perumahan Negara juga akan memperkukuhkan lagi ikhtiar kita bagi menyediakan program perumahan buat keluarga Malaysia yang memerlukan. Saya tahu ada beberapa projek yang dikategorikan sebagai projek sakit dan lewat. Di FB page saya sendiri pun saya sentiasa dihujani dengan keluh kesah rakyat berkenaan dengan projek-projek yang berada di bawah Prima dan juga projek-projek yang belum dapat disiap. Dan ini semua adalah cabaran kita dalam 2022 nanti. We have to deal and endure with these challenges. Jangan kita lari daripada berdepan. Sebab setiap daripada cabaran bila mana kita ada a strong will untuk kita lakukan dan berdepan, face it, take the bull by the horn, insya-Allah dengan kekuatan semua keluarga KPKT kita dapat selesaikan masalah ini dengan cara yang lebih tuntas. Tindakan-tindakan ini juga perlu diambil dalam projek-projek yang lain juga. Keduanya berkaitan dengan perbandaran dan kerajaan tempatan. Ini merupakan another core business yang perlu kita perkukuhkan, perlu kita perkuatkan dan perlu kita jadikan sebagai strong and strategic networking kita. Saya amat bangga melihat bagaimana 155 pihak berkuasa tempatan telah berkembang dan mencipta kejayaan demi kejayaan yang ditunjangi melalui peranan Jabatan Kerajaan Tempatan. Saya berkesempatan hadir merasmikan AJM Mala pada bulan yang lalu dan saya lihat bagaimana PBT mengadaptasi budaya kerja nilai tinggi dan seterusnya memberi nilai dalam perkhidmatan mereka kepada rakyat. Pengdigitalan perkhidmatan oleh PBT merupakan antara way forward yang kita lihat secara bersama. Kita bercakap dalam dunia yang literally and digitally hyper-connected dengan persekitaran berteraskan IR 4.0 serta pembangunan infrastruktur digital 5G. Semua ini merupakan digital traits, digital proficiency yang perlu diadaptasi oleh PBT. Justru KPKT sedang merangka penubuhan Majlis Bandar Pintar Negara bagi melihat aspek dan amalan terbaik yang akan membawa perbandaran kita ke tahap yang jauh lebih tinggi dan lebih baik. Soal pendigitalan juga merupakan part and parcel dalam kita merealisasikan agenda perbandaran baru 2030 serta soal Sustainable Development Goals ataupun SDG 2030. Dalam hal ini, ada juga PBT yang terkehadapan dalam soal kelestarian alam. Ada kini mencapai tahap kita semula melebihi kadar nasional yang mensasarkan 40% menjelang 2025. Begitu jugalah dalam soal perancangan perbandaran melalui peranan Plan Malaysia yang dipandu oleh Rancangan Fizikal Negara keempat sebagai kitab rujukan atau guiding principle dalam kita melakukan pembangunan lestari. RFN 4 telah dimandatkan
di dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Fizikal Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Oktober 2021 yang lalu, menjadi kerangka komprehensif dalam soal pembangunan fizikal dan guna tanah negara. InsyaAllah dalam masa terdekat, kita pula akan perkenalkan rancangan Physical Zone Pesisir Pantai kedua sebagai pelengkap kepada RFN 4 yang memperincikan keadaan guna tanah sepanjang persisiran pantai melalui apa yang disebut sebagai Indeks Kerapuhan Pantai ataupun Coastal Vulnerability Index. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Plan Malaysia dalam usaha menjadikan ia simbol penting profesyen perancang yang kini telah pun menjangkau usia 100 tahun. Pada tahun ini kita juga akan mulakan pengukuran Indeks Daya Huni Malaysia ataupun IDAM sebagai satu instrumen strategik untuk menilai tahap daya huni di dalam kawasan PBT. IDAM ini akan ditanda aras seperti mana Livability Index di luar negara, yang antaranya memberi indikasi penting kepada soal perkembangan sosioekonomi setempat. Pembangunan mampan ini juga diperkukuh melalui peranan Urbanis Malaysia sebagai sebuah Center of Excellence yang membawa idea, naratif dan sinergi baru dengan pelbagai pihak yang berkepentingan. Bagi memperkukuhkan agenda Livable Malaysia ini, saya amat menghargai usaha Jabatan Landscape Negara JLN yang menjadi peneraju kepada merealisasikan Malaysia Negara Taman Terindah. Pengindahan landscape yang merupakan satu komponen penting dalam agenda Malaysia Berdaya Huni ini akan diperkukuhkan dengan dasar yang selari dengan perkembangan perbandaran serta menyokong pembangunan industri bunga-bungaan. Kesemua perkara yang saya sebutkan ini juga merupakan antara isi kandungan penting rangka kerja pemerkasaan pihak berkuasa tempatan yang bakal dilancarkan sebentar nanti. Rangka kerja ini akan memberi panduan yang amat berguna kepada PBT dalam memperkukuhkan lagi tadbir urus dan kemampanan sebagai sebuah kerajaan tempatan. Keluarga KPKT yang saya muliakan lagi saya hormati, dalam hal ini juga aspek kesiapsiagaan wira merah kita akan dipertingkatkan. Mereka sentiasa berada di barisan hadapan, bersedia dengan apa yang berkemungkinan, expect the unexpected. Pengorbanan wira merah kita amat-amat bermakna buat kita di KPKT ini. Kesiapsiagaan wira merah kita akan terus diperkasakan dalam aspek jentera, peralatan maupun kebajikan pegawai. Pengorbanan mereka bukan sedikit. Mereka bertarung nyawa dalam menyelamatkan orang lain yang bukan ahli keluarga mereka pun atas nama kesetiaan, pengorbanan dan perkhidmatan yang tulus dan ikhlas buat seluruh rakyat Malaysia. Mereka berada di mana-mana demi keluarga Malaysia. Kejadian penunggang motosikal hampir hanyut di Segamat, insiden pemuda hampir bunuh diri di Menara Kuala Lumpur, ini semua adalah antara rencah yang harus diharungi demi keluarga Malaysia, tak lain tak bukan oleh wira merah kita, pasukan bomba dan penyelamat. Ketiganya berkait dengan perbandaran dan kerajaan tempatan adalah soal pengurusan sisa pepejal. This will be another strategic domain yang akan diberi perhatian khusus oleh KPKT. Kita mahu supaya pengurusan sisa pepejal ini dilihat secara totaliti, a holistic ecosystem yang kita sebut sebagai ekonomi kitaran, circular economy. Kita mahu sisa pepejal ini diuruskan sebaiknya sebelum ia menjadi sisa dan dapat berkisar dalam lingkaran ekonomi. Oleh itu KPKT masih lagi dalam komitmen untuk menubuhkan Majlis Ekonomi Kitaran Negara yang akan menjadi platform strategik semua pihak berkepentingan untuk melihat perkara ini secara lebih serius dan secara lebih holistik. Maka Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan SW Corp akan terus diperkukuhkan sebagai peneraju transformasi pengurusan sisa
dan pembersihan awam. Dua agensi ini yang saling bergandingan dalam melunaskan tanggungjawab seperti mana peruntukan Akta 672. Keempatnya adalah soal pemerkasaan komuniti. This is an integral component dalam memastikan tiada siapa yang tercicir dalam menerima sentuhan daripada KPKT. Program peningkatan ekonomi isi rumah di bandar seperti program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar ataupun PAKB yang mempunyai impak yang akan diteruskan dengan sasaran 1,800 orang peserta pada tahun ini. Malahan saya juga mahu melihat program komuniti Sifar Sisa ataupun KOSIS dan kebun komuniti bandar terus diperkukuhkan sebagai serampang dua mata. Bukan sahaja memberi manfaat dari aspek perpaduan komuniti, malah turut menjana pendapatan kepada komuniti setempat. Kesemua fokus yang saya sebutkan ini, ia terikat kepada simpulan yang sama, iaitulah memperkukuhkan agenda, the grand agenda, iaitulah Malaysia yang berdaya huni ataupun a livable Malaysia. Hadirin yang saya muliakan, dalam kita melaksanakan apa yang telah saya huraikan serba sikit tadi, kita berhadapan dengan 3 cabaran utama yang saya mahu ajak semua KPKT untuk sama-sama melihat ini sebagai cabaran dan mengambil ini sebagai salah satu pendekatan bagi tujuan cabaran yang bakal kita hadapi dalam tahun 2022 ini. Apakah 3 cabaran itu? Pertamanya, sebagaimana yang saya pernah sebut berulang kali, ialah soal data. Manakala keduanya adalah soal aplikasi teknologi. I'm a man of data. Dan sekiranya KPKT mahu dilihat sebagai powerful and strategic kementerian, KPKT must be in control of data. The most important end game adalah to make an informed decision. An informed decision is only reached when you have a data. Maka sebab itulah saya tubuhkan War Room Perumahan yang antara fokus utama adalah untuk melihat soal data dalam rumah tangga kita dahulu. Berapa banyak projek sakit, berapa banyak projek lewat, berapa banyak projek terbengkalai, semuanya perlu berada di hujung jari kita. InsyaAllah tidak lama lagi kita akan lancarkan Housing Integrated Management System ataupun HIMS sebagai satu data gateway dalam soal perumahan. HIMS juga merupakan satu daripada pengaplikasian teknologi Big Data Analytic untuk kita lihat stok perumahan, pattern, demand, demografik pembeli dan pelbagai perkara lagi yang berkaitan. Aplikasi teknologi juga termasuk items dalam 6 bidang fokus yang saya sebutkan di peringkat awal tadi. How we make things easier via the application of technology. Aplikasi teknologi yang bagaimana yang boleh membantu kita dari segi pembinaan rumah yang jauh lebih murah dan cepat. Dan yang terakhir sekali, cabaran ketiga yang saya sebut selain daripada 2 cabaran tadi, iaitulah to be in control of data dan juga menggunakan aplikasi teknologi yang terkini bagi menguruskan data. Yang ketiganya adalah untuk kita melihat persekitaran kita dari segi sudut persepsi dan visibility. We are living in the era of technology, digital, WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, you name it, the emergence of social media. Dalam era ini, sekarang ini kita, sama ada tuan-tuan setuju ataupun tidak, informasi bergerak lebih pantas daripada cahaya. And it creates news yang akan berakhir di kotak persepsi rakyat dan masyarakat. Di KPKT ini, we are always full of substance. Semua perkara yang kita usahakan ini memang ada nilai, ada impact, ada connection dengan rakyat. Rakyat boleh relate. On the other side, ia juga berpotensi menjadi perangkap sama kepada kita jika kita salah letak duduknya. Maka sebab itulah KPKT perlu dilihat communicate dengan stakeholders, khususnya rakyat. Caranya adalah dengan visual. Seeing is believing. KPKT perlu tunjukkan, show the way
communicate and engage all the good things yang kita ada di KPKT, provided it is done in a good manner, in a proper way of doing it. Sebab itu saya sebut dalam mesyuarat pengurusan tertinggi bahawa dalam kita melakukan kerja, kita perlu ada kaedah apa yang disebut sebagai poligam. Bukan poligami, politik gambar. Sebab bukan kita hendak tunjuk apa yang kita kerja, tapi hakikatnya kerja kita perlu diukur. Our work, our performances must be measurable. And one of the way how it is measured adalah by way of visibility. Maka sebab itulah, ini semua yang saya minta KPKT, agensi dan semua jaringan, termasuk PBT, supaya kita perkukuhkan communication networking kita, visibility kita di media arus perdana, apatah lagi dalam media sosial. Biar orang nak lihat apa yang telah kita lakukan. Bukan tujuan untuk menunjuk-nunjuk, tapi hakikatnya dalam soal keamanahan, it has to be measured. Maka sebab itulah saya mengajak bahawa ini terpakai kepada semua warga, keluarga KPKT yang besar. Bukan muka Datuk Rizal Marikan seorang saja yang perlu keluar. Ramai lagi the unsung heroes yang perlu didendangkan, yang perlu diketahui oleh rakyat di luar sana bagaimana mereka melakukan tidak lain dan tidak bukan demi untuk memberi khidmat yang baik kepada keluarga Malaysia. Maka sebab itulah saya sebut daripada awal tadi, kita kena tinggalkan the footprint, jejak KPKT. Itu pun sudah cukup kerana ia merupakan semuanya adalah hasil kerja tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan deserve a recognition, deserve a credit when it is due, and ini semua adalah atas nama baik KPKT. 3 cabaran ini jika kita kuasainya, insya-Allah KPKT will never go wrong. KPKT akan sentiasa dilihat ke hadapan a forward ministry. Dan di awal tadi saya sebut 2 falsafah dasar yang saya pegang peringkat awal, iaitulah merawat keresahan rakyat dan membina keyakinan rakyat. So what is next? Yang ketiganya selepas ini adalah untuk menepati ekspektasi rakyat. Setelah kita rawat keresahan mereka, setelah kita berjaya bina semua mereka untuk yakin menempuh dalam era yang baru pasca pandemik, yang selebihnya adalah untuk kita memenuhi ekspektasi mereka. Bagaimana meletakkan harapan yang cukup tinggi bagi mereka melihat kita ni sebagai the beacon of hope untuk meluluskan ekspektasi rakyat ini. We must set the bar higher and higher. Itu standard KPKT. Sentiasa cabar diri sendiri, challenge yourself, put KPI on yourself. Jadi 3 perkara, 3 falsafah perlu ada dalam gerak kerja kita. Merawat keresahan, membina keyakinan dan menepati ekspektasi rakyat. And at the end of the day, itu berbalik kepada agenda utama kita, iaitulah menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang berdaya huni melalui peranan, fungsi dan tanggungjawab kita sebagai Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, sebelum saya mengakhiri amanat 2022 ini, sekali lagi ingin saya rakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua warga KPKT dari peringkat pengurusan tertinggi sehinggalah ke peringkat pelaksanaan, menjangkaui sehingga PBT, dari indahnya Perlis membawa hingga ke hembusan Bayu di Sabah. Penghargaan di atas segala komitmen yang diberi dalam memastikan segala amanah yang tergalas di atas bau kita ini dapat disempurnakan sebaiknya. Adakala kita beri extra miles kepada semua usaha kita, adakala di luar garisan tugas kita, namun kita letak sedikit efforts supaya rakyat merasai inilah sentuhan KPKT yang meninggalkan jejak KPKT dalam hati mereka. Baru-baru ini tular mengenai Encik Kasturi Daim, seorang rakyat biasa yang terpaksa tinggal di bawah laluan LRT di atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan oleh beliau, dan di atas sebab bagaimana keadaan hidup beliau yang agak tertekan. Yang Bapak Perdana Menteri notis perkara ini dan minta saya lihat apa cara yang boleh kita bantu Encik Kasturi dan isteri beliau
Saya arahkan pegawai untuk pergi tengok pada malam itu juga. Kita offer rumah ikram kita yang untuk didiami. Alhamdulillah, selain daripada rumah ikram, Lembaga Zakat Selangor juga membantu Encik Kasturi. Setelah berbincang, akhirnya kita mencapai kata putus untuk beliau menetap di sebuah rumah di Seksyen 27 Shah Alam yang diinfakkan oleh seorang hamba Allah. Begitu juga ketika banjir baru-baru ini. Banyak cerita-cerita extra miles yang dilakukan oleh warga KPKT dan juga agensi seperti Bomba dan SW Corp. Tim SW Corp juga ada turun ke hulu langat bersama-sama belia dari institusi teknikal membaiki peralatan yang rosak. That is very good. Sekurang-kurangnya mereka tidak perlu memberi peralatan baru dan peralatan tersebut juga tidak menjadi sisa banjir yang perlu dilupuskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua, kepada PBT yang turut hadir secara fizikal maupun maya. Keberadaan YDP dan wakil ini menjadi dorongan untuk saya melakukan yang jauh lebih baik sebagai menteri yang diberikan tanggungjawab menjaga kerajaan tempatan. Terima kasih kepada semua pihak berkepentingan, jaringan KPKT, badan bukan kerajaan, persatuan-persatuan sukarelawan yang menyumbang kepada keberkesanan fungsi KPKT sebagai sebuah kementerian. Dan pastinya ucapan penghargaan saya sekali lagi kepada seluruh warga KPKT di mana jua anda berada. Ini keluarga kita, ini keluarga KPKT dan ini adalah keluarga Malaysia. Doa saya moga-moga kita semua diberi rahmat, kekuatan, kecekalan, iltizam dan memudahkan kita untuk menjalankan tugas dalam tahun 2022. Semoga 2022 ini memberi sinar yang tidak putus-putus untuk kita berkhidmat kepada rakyat Malaysia, keluarga Malaysia dan secara keseluruhannya kepada keluarga dan juga kepada rakyat Malaysia. Dan dengan penuh dengan harapan mudah-mudahan insya-Allah 2022 dengan kekuatan tuan-tuan dan puan-puan keluarga KPKT, insya-Allah kita akan lonjakkan KPKT menjadi kementerian yang terulung dalam mewakili sebuah kerajaan ini dalam memberi khidmat kepada rakyat dan keluarga Malaysia ni. Boleh? Tak dengar kuat. Boleh? Mudah-mudahan ini adalah iltizam dan laungan yang akan menjadi laungan keramat permulaan semangat kita dalam kita memasuki era 2022. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kerana saya memberi ucapan yang agak panjang kali ini kerana semua teks-teks ini saya tak boleh beri secara kata off the cuff kerana it has been crafted untuk didokumenkan bagi menentukan roadmap kita pada 2022. Saya pohon ia dikongsikan juga dengan semua ketua-ketua jabatan nanti. Apapun, mudah-mudahan pembukaan lembaran 2022 memberi rahmat kepada kita dan dengan kata-kata tersebut, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya menyempurnakan lafaz amanat 2022 sekaligus melancarkan rangka kerja pemerkasaan pihak berkuasa tempatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas amanat yang telah disampaikan sebentar tadi. Dimohon Yang Berhormat Menteri untuk kekal di atas pentas bagi majlis pelancaran rangka kerja permekasaan pihak berkuasa tempatan. Majlis juga turut menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri KPKT, dan Yang Berbahagia Datuk M. Nur Azman Taib, Ketua Setiausaha KPKT, untuk turut bersama-sama mengiringi Yang Berhormat di atas pentas. Hadirin sekalian, dokumen rangka kerja pemerkasaan pihak berkuasa tempatan RKPBT sedang dibawa masuk ke dalam Dewan. Sebagai simbolik harapan dan ekspektasi rakyat terhadap tahap penyampaian perkhidmatan PBT,
Dokumen RKPBT diberikan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Nur Ihsan bin Haji Cik Mat, Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan, untuk disampaikan kepada Yang Berbahagia Datuk KSU. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Datuk KSU untuk menyerahkan dokumen RKPBT kepada Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk meletakkan dokumen tersebut ke atas podium sebagai simbolik pelancaran rangka kerja pemberkasaan pihak berkuasa tempatan RKPBT. Seterusnya, dokumen RKPBT akan diserahkan kepada Yang Berhormat Menteri dan Div-Div Kehormat. Hadirin sekalian, dokumen RKPBT ini dihasilkan sebagai garis panduan untuk PBT bergerak lebih progresif dan efisien dalam tempoh RMK12 serta mendukung aspirasi Yang Berhormat Menteri agar PBT mengadaptasi budaya kerja bernilai tinggi. Garis panduan baru ini diharapkan dapat membantu PBT mendepani cabaran-cabaran perbandaran pada masa hadapan. Para hadirin sekalian, seterusnya majlis mempersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menyampaikan buku RKPBT yang telah dilancarkan kepada Datuk Bandar, Yang di-Pertua PBT dan Wakil PBT yang hadir. Untuk itu dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Masri Hari Razali, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban. Seterusnya dipersilakan Yang Berusaha Puan Jazlili Jamaluddin, Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Temerloh. Seterusnya dipersilakan Tuan Muhammad Izzuan Shah Dato' Haji Muhammad Asri, wakil dari Majlis Daerah Machang.
dipersilakan Tuan Sulaiman Atan dari Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Dan Puan Wan Nurizan Wan Badaruzaman dari Majlis Daerah Maran. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri, Yang Berbahagia Datuk KSQ dan Ketua Pengarah JKT atas kesudian menyempurnakan pelancaran RKPBT sebentar tadi. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri dan Div-Div Kehormat untuk kembali mengambil tempat di bawah bagi sesi fotografi bersama-sama dengan keluarga KPKT yang hadir pada hari ini. Para hadirin dimohon untuk berdiri untuk bersama-sama bagi sesi fotografi bersama dengan YB Menteri sebagai kenang-kenangan majlis pada hari ini. Okey, boleh kita sama-sama membuat satu laungan? Yang Berhormat Menteri akan menyebut perkataan KPKT dan diharap hadirin dapat menyambutnya dengan berkata maju. Okey, KPKT maju sambil mengangkat tangan. Bersedia semua? Dengan kiraan 1, 2, 3. Maju! Maju! Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi fotografi ini maka selesailah sudah Majlis Amanat Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan tahun 2022. Majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan para hadirin kerana sudi meluangkan masa untuk hadir pada hari ini. Setinggi penghargaan juga diucapkan kepada semua yang telah mengikuti majlis ini secara langsung di Facebook KPKT, Radio KPKT dan secara dalam talian di aplikasi Zoom. Hadirin juga boleh menonton rakaman siaran majlis ini di saluran YouTube KPKT TV. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Menteri Barisan Pengurusan Tertinggi KPKT, Ketua-Ketua Jabatan, Setiausaha bahagian, Datuk Bandar dan Yang Dipertua BPT untuk ke bilik media di arah 1 bagi sesi jamuan minum petang. Para tetamu jemputan yang lain pula dipersilakan untuk mengambil makanan yang telah disediakan di luar Dewan. Dengan itu, saya Muhammad Hairul Rizwan Jamil dari Jabatan Perumahan Negara dan saya Zuridawati Ahmad dari Unit Komunikasi Korporat KPKT mewakili urus setia majlis memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.